Salam sejahtera dan salam Mekah di hati. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan pentaksiran berterusan individu uh, dalam topik pengurusan kokurikulum MPU 2071. Jadi di dalam topik ini saya akan membentangkan sedikit berkaitan dengan kertas kerja program Maulidur Rasul, dan juga seterusnya saya akan menyatakan berkaitan dengan laporan daripada hasil sambutan Maulidur Rasul yang dijalankan. Jadi kertas kerja ini berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijalankan di Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai, dijalankan pada 31 Oktober 2021 pada hari Isnin, bermula daripada 7.30 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Dewan Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai. Kertas kerja ini disediakan oleh saya sendiri, iaitu Ahmad Wajihuddin bin Sulaiman. Jadi Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diadakan merupakan satu program tahunan yang diadakan setiap tahun bagi memperingati pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya di dalam dakwah beliau, di dalam dakwah baginda kepada umat-umatnya. Jadi antara objektif di dalam program ini adalah yang pertama sekali menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjalinkan hubungan ukhuwah di antara guru, AJK Badan Kebajikan Sekolah dan juga murid. Dan yang ketiga, memupuk semangat kerjasama dan prihatin di antara satu sama lain. Jadi sasaran bagi program ini mensasarkan semua guru Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai dan juga semua murid darjah 1 sehingga darjah 6. Anjuran program ini dianjurkan oleh Badan Kebajikan Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai dan juga semua guru. Berikut merupakan senarai nama ahli jawatan kuasa bagi Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai, dan juga senarai tugasan-tugasan yang akan dilaksanakan dan dijalankan oleh guru-guru Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai. Jadi senarai AJK tersebut terdiri daripada penasihat, pengerusi, naib pengerusi, setiausaha bendahari, penyelaras program dan juga ahli jawatan kuasa yang merupakan semua guru-guru Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai. Antara tugasan yang akan dilaksanakan oleh guru-guru adalah penyambut tetamu, pengacara majlis, bacaan doa, siar raya tayangan multimedia, cenderahati penceramah, hadiah pertandingan dan juga juri pertandingan. Seterusnya tugasan akan diteruskan dengan penyelaras pertandingan, kawalan murid, persiapan dewan, jamuan VIP dan guru, jamuan murid berserta dengan kebersihan. Kita teruskan lagi dengan tentatif program bagi Majlis Sambutan Maulidur Rasul pada tahun 2021 yang dijalankan. Jadi majlis akan bermula pada jam 7.30 pagi di mana murid akan berhimpun di tapak perhimpunan. Kemudian setelah murid berhimpun di tapak perhimpunan pada jam 8 pagi, pertandingan perarakan dan juga lagu selawat dan juga pertandingan kompang akan mula dijalankan. Perarakan murid akan bermula daripada pintu pagar sekolah dan mengelilingi kawasan sekolah dan kawasan-kawasan yang ditetapkan sehinggalah murid akan masuk semula ke kawasan sekolah, dan pada jam 8.45 pagi akan bermula pula bacaan doa yang akan diketuai oleh saya sendiri. Kemudian selesai daripada bacaan doa pada jam 8.50 pagi, bacaan Al-Quran oleh wakil murid yang telah dilatih oleh ustazah yang telah dipilih. Kemudian selesai daripada bacaan Al-Quran tadi, maka bermula pada jam 9 pagi dengan ucapan guru besar Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai, iaitu Ustazah Nur Arba'iyah binti Sulaiman, sehinggalah jam 9.15 pagi barulah bermula slot 1, iaitu ceramah Maulidur Rasul yang akan disampaikan oleh Imam Johari bin Kiai Syamsuddin. Ceramah tersebut akan dijalankan sehingga jam 10.15 pagi. Kemudian jam 10.15 pagi pula akan berlangsung pula slot yang kedua, iaitu slot kuis. Dan pada jam 10.30 pagi bermula pula penyampaian hadiah dan juga cenderahati bagi pertandingan dan juga kuis yang telah dijalankan pada sebelumnya.
Pada jam 11 pagi, jamuan dan persembahan kasidah akan dijalankan. Kemudian pada jam 12 tengah hari, murid akan bersurai dan mula pulang ke rumah. Berikut merupakan senarai bajet yang telah disusun bagi majlis sambutan Maulidur Rasul ini. Jadi, antara bajet-bajet tersebut adalah jamuan VIP dan juga guru RM10 sekepala kali dengan 20 orang, jumlahnya adalah RM200. Kemudian jamuan murid RM5 kali dengan 800 orang, jumlah keseluruhannya adalah RM4,000. Kemudian cenderahati penceramah RM200 untuk seorang, jadi jumlah keseluruhannya RM200. Kemudian hadiah pertandingan, perarakan dan juga lagu selawat. Bagi yang mendapat johan, kita peruntukkan RM150 bagi satu kumpulan. Bagi naib johan, RM100 bagi satu kumpulan. Dan juga bagi yang ketiga, RM50 bagi satu kumpulan. Dan keseluruhannya adalah RM300. Kemudian hadiah bagi pertandingan kompang, nombor johan diperuntukkan RM100 bagi satu kumpulan. Kemudian naib johan RM70 bagi satu kumpulan. Ketiga pula RM50 bagi satu kumpulan. Keseluruhannya adalah RM220. Dan juga hadiah pertandingan kuis, johan RM10 seorang, naib johan RM8 seorang, yang ketiga RM5 seorang, dan juga sagu hati RM3 untuk 7 orang. Kemudian totalnya adalah RM44 dan total bajet keseluruhannya anggarannya adalah RM4,964. Jadi ini adalah bajet yang dianggarkan bagi Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai. Berikut pula merupakan sumber kewangan yang telah disumbangkan daripada jamuan VIP dan juga guru yang disumbangkan merupakan sumbangan individu. Jamuan murid pula merupakan sumbangan ibu bapa dan juga individu. Cenderahati penceramah disumbangkan oleh majlis guru dan juga hadiah pertandingan daripada Koko ataupun SUA. Berikut merupakan senarai surat menyurat yang telah disiapkan untuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul. Yang pertama sekali adalah surat makluman kepada PPID. Yang kedua, surat jemputan PPID. Yang ketiga, surat makluman ibu bapa. Yang keempat, surat mohon sumbangan awam. Yang kelima, surat sumbangan ibu bapa. Sebagai penggulung kata, laporan daripada program sambutan Maulidur Rasul yang telah dijalankan pada hari Isnin 31 Oktober 2021 dapat saya simpulkan berkaitan dengan program, antaranya adalah kekuatan program, kerjasama yang baik serta kawalan murid yang terkawal, terutamanya ketika perarakan dijalankan di kawasan luar sekolah. Yang kedua, kelemahan program, iaitu kekurangan guru yang menyebabkan kelewatan program dan juga program tidak dapat dilaksanakan mengikut tentatif yang ditetapkan. Dan juga cadangan penambahbaikan adalah program ini perlu bantuan daripada polis dalam kawalan lalu lintas. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diinginkan, terutamanya kemalangan dan sebagainya. Dokumentasi bergambar akan saya sertakan selepas ini. Berikut merupakan antara gambar-gambar program yang telah dijalankan semasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai. Sekian sahaja laporan daripada saya berkaitan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Sekolah Agama Asy-Syakirin Masai. Sekian, terima kasih.